Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat bola episod 110, Salam Merdeka. Saya Amit Fuad bersama dengan rakan saya Jufri Juki dan juga Izzy Nazri. Selamat menyambut kemerdekaan yang ke-64 buat warga Malaysia. Minggu ini sempena dengan Merdeka, Malam Merdeka, kita nak bercerita tentang kemenangan juara JDT 8 kali berturut-turut, sebab kita tengok hari tu kemenangan ke atas Pahang 3-0, memastikan JDT juara buat kali ke-8 berturut-turut. Macam mana Aziz? Ada terkejut ke macam mana? Sejujurnya aku tidak terkejut lah dengan kemenangan ni, sebab kita pun di peringkat awal permulaan Liga pun antara kita pun telah predict memang JDT akan jadi juara. Dan prediction kita pun sebenarnya untuk 30 musim lagi mungkin JDT akan jadi juara juga. Dan untuk aku selagi mana tampuk pimpinan itu dipegang oleh Duli Amat Mulia Tunku Mahkota Johor, selagi itulah aku akan predict JDT akan jadi juara Liga Super. Kau rasa macam mana Juf? Skuad JDT jauh lebih baik dari pasukan lain? Of course lah kan, kalau kita cakap pasal JDT skuad tahun ni, aku nak rangkumkan sikit. The interesting pasal JDT ni yang menjadikan dia boleh mengekalkan 8 kejuaraan, orang kata sekaligus menjadikan dia adalah antara, aku rasa yang paling banyak sekarang dia menang di, orang kata, di rantau Asia Tenggara. Sebab 18 trofi dalam 8 tahun, semua benda main 8 lah sekarang, So untuk menjawab soalan kau, skuad kali ni aku rasa dia punya skuad depth tu sangat baik lah. Skuad depth sangat baik ni, selalunya kalau standard pasukan yang ada skuad depth yang baik ni, kita definisi skuad depth yang baik, setiap posisi tu ada orang kata backup dia lah yang nombor 2. Tapi untuk JDT tahun ni aku rasa setiap posisi ada 3 atau lebih player yang berkualiti, sama lebih baik ataupun sebenarnya kurang lebih sama kualiti yang ditinggalkan oleh orang utama tu. Orang kata ada 3 layer, menjadikan skuad kali ni memang sukar lah untuk ditandingi. Sebelum ni kita nampak Terengganu macam boleh mencabar, mungkin separuh musim lah, sebab Terengganu ada menewaskan JDT juga dalam kancah Liga ni. Tapi kenapa tak kesampaian kau rasa, Ju? Aku rasa adalah konsistensi lah dari pasukan Terengganu tu sendiri. Kebanyakan pasukan, aku rasa dia struggle dari segi itulah. Konsisten tu tak ada dari pasukan. Ini adalah untuk bila kita sebut pasal Liga, adalah orang kata dia macam satu maraton lah. So kau kena steady. So JDT kita nampak macam aku cakap, dia cukup ramuan. Ramuan utamanya adalah squad depth. Nombor 2 aku rasa ketahanan mental dan orang kata training dan fizikal dan segala-galanya lah. Sebab aku bagi data-data yang ada dekat sini. JDT sebenarnya konsisten daripada Liga bermula daripada bulan Mac, April, Mei, lepas tu berhenti sekejap bulan Jun, dan sambung balik bulan Julai. Orang kata dalam kita fokus Mac, April, 3 bulan yang bermain 6 game, JDT dengan consistently setiap perlawanan akan menjaringkan lebih kurang average 2 gol. Nampak tak? Tu aku cakap konsisten dia. Bila dia cakap pasal konsisten ni, maksudnya mereka ni, bila aku tengok statistik ni, mereka ni memang pasukan yang betul-betul serius nak konsisten. Dia tak cerita pasal dia nak juara dulu, tapi dia memang cerita yang dia serius nak konsisten. Lepas tu dari segi jaringan, lepas tu kalau kau tengok pencapaian dia, antara yang terbaik juga adalah 36 perlawanan away run. Ni semua fakta-fakta ni aku dapat kredit daripada Johor Southern Tigers punya page 36 perlawanan away, longest unbeaten away run. So benda yang konsisten. Terengganu tak berjaya konsisten lah dari segi ni kan. So yang aku nampak kat sini juga, Terengganu ni dia tak konsisten, kalah dengan pasukan yang lebih kecil. Skuad pun tak cukup mendalam. Tapi kalau kau tanya penyokong Ganu sendiri, salah satu faktor dia kata dia punya striker David Da Silva tak cukup bagus. Itu yang aku dapat info lah. Dia rasa pemain import penyerang patut lebih tajam lah bagi dia orang lah. Dia rasa David Da Silva tak cukup bagus. Benjamin Bora gembira dapat pertahankan kejuaraan Liga dengan lebih awal. Mora akan turunkan barisan terkuat katanya. Katanya dia akan menurunkan barisan terkuat menentang Terengganu nanti walaupun dah juara. Tapi aku nak tanya kau, Izzy, kalau kau sebagai Benjamin Mora lah, perlu tak kau buat rotasi, beri peluang kepada peluang bermain kepada pemain lain? Contoh macam mungkin Syafiq Ahmad,
Nazmi Faiz, Syamil Kuti dan lain-lain untuk dapat minit permainan. Kalau kau buat apa kau rasa kau Izzy? Ataupun kau rasa kau akan turun juga barisan terkuat? Kalau aku adalah orang yang menggantikan Benjamin Mora, ya, aku akan beri peluang kepada nama-nama yang kau sebut tu, tetapi aku tetap nakkan winning mentality tu. Aku tetap nak menangkan game tu. So macam mana aku nak olah pasukan tu supaya ia seimbang dengan kehadiran pemain yang aku beri sebagai untuk mendapatkan minit perlawanan. Pada yang sama, aku juga inginkan kemenangan. Walaupun dah declare sebagai juara Liga, kita tetap nak kekalkan kita punya mentality in that way. Untuk kau Juf lah, pemain mana yang menjadi tonggak utama pasukan JDT musim ni? Okey, kita sudah pasti tak lain tak bukan adalah orang kata Bersen da Silva lah menjadi tonggak utama daripada sehingga kepada hari ini perlawanan yang terakhir tak salah aku 27 hari bulan, pasukan Johor Darul Takzim telah menjadikan total semua sekali 50 gol dan hampir separuh daripada gol yang dijaringkan oleh pasukan JDT di dalam liga adalah daripada Bersen da Silva sendiri. Itu sudah cukuplah membuktikan Bersen Silva dengan 23 gol. Jadi ini adalah tunjang utama pasukan Johor Darul Takzim. Dia memberikan satu orang kata macam aku pernah cakap sebelum ni, aku rasa ini adalah pembelian paling hebat, kejayaan paling manis lah untuk yang amat muda, untuk pembelian striker yang orang kata tepat. Aku tak sure yang patutnya Herrera yang design tu boleh melakukan benda sama Bersen da Silva buat, ataupun aku tak berani nak aku berani cakap yang kalau ada Carlos Diogo pun dulu tak mungkin dia boleh melakukan benda-benda yang apa yang Bersen buat tahun ni lah. Kalau kita tengok kali terakhir pasukan lain menjuarai Liga Super adalah Lions 12 Singapore pada tahun 2013. JDT juga telah melepasi rekod Liga Juara Selangor iaitu sebanyak 7 kali. Kini JDT memegang rekod sebanyak 8 kali terbanyak di Malaysia. Boleh kata pasukan yang paling successful ataupun paling berjaya lah di Liga Super lah setakat ini. Bagi kau lah Izzy, kalau kau tengok kau sebagai pasukan lain, atau kau Selangor ke ataupun Kedah ke Terengganu ke, macam mana kau rasa kau nak rapatkan jurang? Bukan, aku tak bercerita kita nak juara ni, kita nak merapatkan jurang dengan JDT ni. Apa yang boleh kau lakukan sebagai pasukan? Honestly, kalau betul-betul kau nak rapatkan jurang, aku rasa benda yang pertama yang pasukan lain yang perlu ada adalah infra. Sebab infra ini penting. Infra ini meliputi training ground, dia punya pusat latihan yang gymnasium ke, pusat fisio ke, apa ke semua, benda-benda semua tu. Benda tu aku rasa setiap pasukan perlu ambil kira sebagai perkara yang paling utama. Kan? Bukan pembelian pemain, tapi itu yang Malaysia ni dia fokus beli pemain. Bukan dia nak cerita pasal padang, cerita pasal infra. Ini yang tak ada pada pasukan-pasukan lain ini. Kau nak tambah sikit ke? Sebelum aku tambah. Mungkin apa yang aku nak tambah Izzy, betul aku setuju dengan Izzy yang infra, dan mungkinlah ni pendapat aku sendiri perbezaan macam aku nampak banyak juga pasukan yang dah step up actually macam Terengganu, Selangor. Mungkin aku nak tambah sikit dari segi aku sebut juga masih dalam konsep konsisten, tapi mungkin dari segi aku rasa nombor satu intensity latihan tu sendiri. Itulah aku tak boleh komen sebab aku I mean for me lah, intensity dalam latihan, intensity dalam group tu orang kata sendiri. Lepas tu mungkin juga pegawai-pegawai macam teknikal yang Izzy cakap, sebab aku rasa ada formula-formula yang di mana ini pendapat aku sendiri mungkin salah. Aku rasa ini yang membezakan JDT juga, sebab kenapa macam aku cakap pasukan JDT sebenarnya dia boleh bermain dengan kadar intensiti tinggi selama 90 minit sebenarnya. Boleh nampak daripada pasukan-pasukan lain. Itu pendapat aku lah. Kan? So aku rasa mungkin ada formula atau latihan yang memang nampak, ni aku cakap memang nampak dia orang memang fit, sebab boleh orang kata disokong dengan aku dapat juga data ni untuk pasukan JDT tahun ni punya season, kalau dipecahkan daripada grup ni, Johor Southern Tigers punya page ni, pecahkan by minute, JDT menjaringkan gol paling banyak adalah minit ke-76 dan ke-90. 14 gol. Paling banyak. Bermaksud apa? Bagi aku, di hujung-hujung perlawanan pun, maksudnya kadar intensity. Sebab tu kadar intensity mereka yang begitu baik. Walaupun sebab kalau nak cerita pasal substitution, pasukan lain pun substitution yang sama kan. Of course, bezanya kualiti pemain
dan kadar intensity yang masuk yang boleh membagi intens benda yang sama lah yang player yang keluar. Itu pendapat aku sendiri. Dia either intensity JDT tak berubah ataupun intensity dari pasukan lain masuk match ke-7 drop. Macam tu lah kan. Yes. Antara JDT punya intensity naik tak berubah ataupun yalah macam Jufri cakap tadi. Tapi kat sini aku nak tambah pasal nak merapatkan jurang ni pendapat aku lah. Aku rasa pasukan lain tak boleh nak follow sangat JDT. Maksud aku tak boleh nak follow sangat JDT, maksud tak boleh nak follow rentak. Bermaksud JDT berbelanja besar. Dia tahu kewangan dia kukuh. Dia boleh beli player apa dia nak, pemain import yang mahal, pemain tempatan yang terbaik. Pasukan lain tak boleh ikut. Sebab tu aku cakap, sebab tu kalau ikutkan, pasukan lain perlu ikut apa yang dia perlu mampu saja. Contoh nak buat infrastruktur pun. Kau tak boleh ikut apa yang JDT dah bina. JDT bina mungkin 20 juta. Mana kau mampu kau nak buat 20 juta? Mungkin kau mampu hanya buat 2 juta, 3 juta. Itu maksud aku tak boleh nak ikut sangat rentak. Cara boleh tetapi rentak diorang untuk bina infrastruktur. And then macam pemain. Kita cakap pasal pemain. Dalam Malaysia ni, adakah selain JDT lah, aku tak tahu. Mungkin JDT sebab dia ada technical director. Dia ada scouting sendiri apa semua. Pasukan lain ada tak scouting technical director yang tengok player bila dia nak ambil pemain import dan pemain tempatan? Itu nombor satu. Maksudnya pengambilan pemain import, especially pemain import, adakah berdasarkan data dengan sains? Itu pun satu, kita tak nak invest. Pasukan lain tak nak invest sebab benda ni tak nampak jangka masa pendek. Kita nampak benda ni jangka masa panjang. Ini aku nampak. And then lagi satu, pasukan dah kena bermula untuk fikir jangka masa panjang dari segi melaburkan untuk pemain muda. Sebab kau tak boleh dapat pemain mahal sekarang sebab kau tak ada duit. Kenapa kau tak melaburkan pemain muda yang lebih murah supaya satu hari nanti dia main untuk pasukan kau. Tetapi benda ni kena sabarlah. Kalau kau tuai hari ni pemain muda, kau tak akan dapat dia punya orang kata result macam JDT terus champion musim ni sebab dia beli ready made player, pemain yang dah boleh main. Tetapi dengan bajet mungkin 5 juta, 10 juta, kau kena fokus development tu. Itu gunanya development supaya kau boleh orang kata jimatlah wang kau tu untuk ke arah dapatkan pemain yang lebih. Tapi itulah, kita Malaysia punya football scene ni ataupun kita punya bola ni semua tengok jangka masa pendek. Kita nak musim depan semua jadi kan. Apa sebenarnya resepi JDT sehingga hari ni sebenarnya Izzy? Personally aku nampak 3 perkara lah. Macam aku dah sebut tadi awal tadi, winning mentality, kesedaran dari segi taktikal dan juga revolusi permainan JDT daripada corak bola sepak retro ataupun tradisional kepada corak bola sepak moden. Jadi aku rasa 3 perkara ini menjadi batu asas bagi pasukan JDT daripada pemain seterusnya ke peringkat pengurusan dia punya coach dan officer-officer yang lain lah. 3 perkara ini telah dibuat sejak 2013. Jadi bagaimana daripada 2013 hingga 2021, lagi sekali konsistensi itu berlaku sebenarnya daripada 2013 disebabkan 3 fundamental ataupun 3 batu asas ini. Okey, sebagai kelab yang profesional dilengkapi dengan pengurusan yang baik, fasiliti, malahan juga penyokong menjadi injection ataupun nadi suntikan kepada pasukan JDT sendiri. Jadi terus terang aku katakan ini benda-benda inilah yang diamalkan oleh pasukan JDT sejak tahun 2017 menjadikan ia pasukan yang paling dominan dalam Liga Super kita sehingga ke hari ini. 8 piala Liga Super. Nak cakap apa lagi Siwet? Benda paling orang kata paling obvious ataupun paling terang sekali adalah tampuk kepimpinan yang amat mulia TMJ sendiri yang dahagakan kejayaan dan beliau sendiri nak lebih daripada semua pasukan. Ini kita tak boleh pandang serong sebab kewangan JDT kukuh. Kalau tak ada kewangan JDT yang kukuh pun susah juga untuk dia menjalankan. Yalah, aku tak tahulah macam mana dia masukkan sponsorship itu semua. Is kerja dia lah. Kerja yang amat mulia TMJ sendiri. Yalah, kau tengok pengumpulan pemain tempatan yang terbaik di JDT. Macam Jufri cakap, ada 3 layer. Bukan backup seorang. Backup 2 orang satu posisi. Macam mana tu? Sebelah kanan ada Sumareh, ada Arif Aiman, ada Safawi. Sebelah kiri ada siapa? Ramadan, ada Cabrera, ada Akia. 3 orang. Kau bayangkan? 3 orang dan 3 pemain ni semua world class. Bukanlah world class. Maksudnya semua bertaraf orang kata dalam pemain tempatan tu semua memang terbaik lah yang ada di Malaysia ni kan. So memang tak dinafikan. Sorry Jufri, kau ada nak tambah ke? Resepi-resepi yang okey Kedah ada 4 lagi perlawanan berada di tangga kedua 38 mata. Akan menentang Pahang.
away, KL away, UiTM home, Melaka home. Rekod Kedah sebelum ni lawan Pahang menang 3-1, rekod KL menang 3-2, rekod UiTM menang 1-0, Melaka juga dia menang. Maksudnya ini game yang sebelum ni lah dia orang pernah lawan dengan pasukan-pasukan ni, 4 kemenangan sebelum ni. Dan rekod 5 perlawanan akhir, 4 menang, 1 kalah. Ini untuk pasukan Kedah. Kita bercerita pula pasukan Terengganu. Nombor 3, 37 mata. Ada 2 perlawanan lagi akan menentang JDT home di halaman sendiri dan Pulau Pinang di pihak lawan lah. Terengganu punya rekod pula tak berapa baik lah. 5 perlawanan terakhir ni 2 kalah, 2 menang dan 1 seri. Sebelum ni lawan JDT menang, lawan Pulau Pinang kalah 4-1. Ini rekod Terengganu. Kita pergi kepada Pulau Pinang di tempat yang ketiga dengan di tempat yang keempat dengan 37 mata akan menentang Pahang dan Terengganu. Rekod sebelum ni 5 perlawanan sebelum ni adalah 4 menang 1 kalah. Ini rekod yang baiklah Pulau Pinang. Sebelum ni lawan Pahang menang 3-0, lawan Ganu menang 4-1. Dan akhir sekali calon yang luar sikit, Selangor nombor 5, 33 mata akan menentang Sabah dan PJ City. Rekod Selangor sebenarnya antara yang terbaik lepas JDT 5 perlawanan akhir. 4 menang dan 1 seri. JDT semua menang. Dan sebelum ni lawan Sabah seri 2 sama, lawan PJ City menang 2-1. Okay Jo, aku dah baca dah rekod-rekod ataupun mungkin kau punya statistik sendiri ataupun apa-apa tanggapan sendiri. Kau rasa siapa nombor 2 dan nombor 3? Pengamatan aku, peluang terbaik dan peluang terbesar adalah pasukan Kedah lah untuk melabuhkan tirai di nombor 2. Of course kita semua tahu dengan lebih perlawanan yang dia ada, of course lebih perlawanan, ada 2 perlawanan lebih tak salah aku daripada pasukan lain sekarang sebab dia 4, yang lain semua balance 2. Jadi of course walaupun ada slip daripada pasukan Kedah, dia masih boleh menunggu keputusan lain. Jadi peluang ini adalah di tangan Kedah sebenarnya. Untuk nombor 2 ni memang adalah di tangan Kedah sendiri untuk menentukan adakah dia mampu untuk menamatkan musim Liga tahun 2021 ni di tempat kedua. Dan aku rasa saingan yang nampak lebih terbuka sedikit mungkin di tempat ketiga di antara Terengganu dan juga Pulau Pinang lah. Aku nampak Selangor bukanlah pencabar yang terbaik lah untuk nombor 3 sebenarnya, agak sukar. Jadi macam jawab soalan kau, nombor 2 adalah nombor 2 adalah Kedah, memang all in sebab Kedah memang clear cut lah unless dia yang memang slip away. Nombor 3 aku rasa Terengganu, peluang baik untuk Terengganu. Okay Zee, untuk kau macam mana Zee? Selangor nombor 2? Lepas kau mustahil. Possible katanya. Taklah ni kalau kata Selangor tu kan, kesian lah Kedah kan. Bagi aku yang akan menduduki naik juara untuk Liga Super tahun 2021 adalah aku favor kepada Kedah lah untuk kali ni. Pasal samalah, hujah aku samalah dengan Juk. Sebab baki perlawanan ni dengan tim yang hancak yang bagi aku kan, Melaka, KL je lah yang paling tough aku rasa untuk dia fight. Kemudian dia akan jumpa dengan UiTM, and then last sekali dia akan bertemu dengan Pahang kan. Okay. So bagi aku baki perlawanan untuk Kedah ni bukanlah perlawanan yang tough bagi pasukan Kedah. Untuk rekod perlawanan yang sebelum ni pun kau cakap tadi dia orang menang kan untuk first round lawan dengan pasukan-pasukan ni. So bagi aku Kedah will maintain their position in second place while Terengganu and Pulau Pinang juga akan maintain lah. Bagi aku standing yang untuk hari ni akan kekal insyaAllah sehingga ke habis musim. Okey, aku rasa aku bersetuju dengan korang. Kedah laluan lebih mudah aku rasa. Kalau dia slip pun mungkin dia slip lawan Pahang lah kot, sebab Pahang tengah nak fight untuk berada di Liga Super. KL pun dah selamat, so aku rasa KL pun dia boleh menang. Cumanya untuk tempat ketiga ni aku lebih kepada Pulau Pinang sebab Pulau Pinang ada rekod yang baik menentang Terengganu dan Terengganu kena melepasi JDT. Jadi aku rasa mungkin Pulau Pinang akan menduduki tempat ketiga dan Terengganu ada chance boleh kalah 2 game lawan JDT dengan Pulau Pinang.
Ini aku punya rasa lah kan. So tak tahulah, mungkin Selangor boleh potong Terengganu. Silat-silat Terengganu kalah 2 game, Selangor menang 2 game. Kita tak tahu. Boleh jadi jugalah. Tapi apa-apa pun aku rasa kita ada lagi beberapa perlawanan saja lagi sebelum kita melaburkan tirai Liga Super Malaysia. Kita dah pun tahu juara sudah disangka, dan kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih kepada Jufri dan Izzy. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.